Hello. Hello. Nek you dan Tok Dan in the house yo. Nek you dah jadi rapper. Oh, ada bakat. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Boy, dia menjawab. Kalau tak jawab dosa. Dosa. Welcome to episode nombor 2. Nombor 2. Soal jawab hukum puasa. Oh, deep betul. Sebelum masuk, kita kena cakap apa? Kita kena berterima kasih lah. Berterima kasih kepada Abang Firdaus Z. Yeah. I try. Jadi, inilah Firdaus Z adalah sponsor No Airas Ramadan punya series. Jadi, anda kalau nak cari rumah, yang siapa nak kahwin, kan, dengan nak cari rumah, ya resale ke, BTO ke, mereka ni kan? Apa-apalah rumah landed ke? Apa-apalah. Maisonette ke? Apa-apalah, carilah Abang Firdaus Firdaus Z. Firdaus Z. Facebook dia apa ayo? Firdaus Z. Dia punya IG apa ayo? Firdaus Jack Z. Macam Jack. YouTube dia apa? Firdaus Z. Dan kalau anda mahu menelefonnya, nombor dia adalah 94592866. Kalau bahasa Melayu dia adalah 94592866. Yes. Thank you Abang Firdaus. Thank you so much, Abang Handsome. Dah 2 minggu dah. Actually it's coming to the second week. Dia Kita nak nak berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi minggu ni I off. Cuti. Oh, okay. Yes. Wow. Puasa je tahu. Yalah, hanya perempuan je lah ada privilege je kan. Yes. Tapi jangan lupalah nak apa ni, kodak puasa. Of course. Takkan kodak. Jangan lupa nak bayar balik. Penting tu. Penting. Macam ustaz pasal berbual. Yelah Ustaz. Kita kena apa ni, ya ustaz yalah, ungkai kan segala-galanya. Yalah. Jadi episod ni, Dik Yu, dia adalah tentang apa? Soal jawab hukum puasa. So all the things that you can do and what you cannot do during Ramadan when you are puasa, when you are puasa. Bila tengah puasa tu apa tak boleh buat, apa boleh buat. Yeah. Okey, jadi kira macam ni batal tak ustaz? Ni boleh tak ustaz? Tapi you know the ustaz that you are talking about ni semua, dia bukan calon-calon ustaz. Oh ya, betul. Ramai kat sana, kat luar sana. You didn't know that. Yang macam apa ni, kontak Abang Syahid kita sebenarnya. Cakap, kita tak tahu tau, Singapura ni ada pencetus rumah. Kan? Ada. Siapa cakap tak ada? Itu yang PU adik tu, ustaz adik tu, dia pencetus rumah. Jangan PU adik dah masuk pencetus rumah kat Malaysia. Jadi Ustaz Fatah pula bukan sekadar naib kali, tapi dia dan PU adik pernah masuk aksi Asia. Yes, incredible. You can just YouTube, you just search only YouTube dia name. YouTube the name, then mesti you nampak lah video-video dia Kelakar semua. kelakar Indonesia semua orang bikin. Ini ustaz bukan sembarang ustaz kita dapat. Jangan sampai tongkat ni. Ya Allah, terpanjat aku. Producer ni pun tak bilang, tiba-tiba dia live-kan ni video. Dia tengah tunggu. Okey. Rancangan dia. Ni Abang Syahid kita tengah macam seronok pula dia berbual Apa pula dia berbual ni? Belum nak start ke? Belum Belum start. kan? Dah, Mana boleh start tanpa kita? You ada nak lesing siapa tu? Okay, tak apa. So, they will talk about hukum-hukum and stuff. But I got one question for the ustaz lah. Okay. Like, because now is the COVID period, you know, you can take the vaccine and stuff. Do you think bulan Ramadan ni, during puasa period, boleh tak kita ambil vaksin? Saya tak tahulah, Orang tapi kata kalau tu semua injection apa ayat. nak tanya, nak tahu, producer dah panggil lah. Okay, Abang Syahid take over.
Hai, Ayu dengan Ramdan ni. Korang ni asyik nak berbual celoteh je. Kita dari tadi tunggu tau. Tengok sampai ustaz tak apa tulis pantun ke tahu tak? Pantun ke tu? Bukan Oh, ingatkan ustaz dia pantun. Okeylah, saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod kedua Nur Ramadan. Baiklah, episod lepas kita telah mempelajari atau mendapat sedikit sebanyak ilmu tentang ilmu-ilmu asas puasa lah, syariatnya, hukumnya dan sebagainya. Jadi saya harap anda semua dapat menimba sedikit sebanyak ilmu lah daripada episod pertama. Jadi ni sekarang kita masuk ke episod kedua. Episod hari ini pula kita akan mendengarkan soal jawab mengenai hukum puasa lah yang lazim-lazim kita dengar lah. Jadi kita telah mengumpulkan sedikit sebanyak soalan daripada tenaga kerja Aira Media sendiri dan kita akan memberikan soalan ini kepada ustaz-ustaz kita berdua dan mereka akan merungkaikan lah. Dan sebelum tu saya memperkenalkan lagi ustaz kita yang handsome tadi, Ustaz Adik dan Ustaz Fatah. Dah buka? Alhamdulillah. Makan apa tadi? Kurma dengan air je? Kurma dengan air lah, diet you know. Ni production team dia komplain kita tak siapkan makan ni sebenarnya. Dan insyaAllah nanti ada makan. Okey, baiklah. Jadi dah seminggu ni berpuasa. Macam mana ni? Dah seminggu. Kalau keadaan saya dekat masjid, karinah jemaah tu lagi curhat lagi. Karinah jemaah ni bermacam-macam. Tapi itu sebenarnya warna-warni kehidupan manusia. Kita boleh nampak yang tinggi, yang rendah, yang besar, yang kurus. Ni semua kita nampak lah kat situ. Yang sado. Yang sado macam ni memang selalu kita nampak. Weh, sedap ni pegang. Tengok bibir dia berkilat-kilat tadi. Lebih-lebih Ustaz Adik macam mana? Dah seminggu puasa macam mana ni? Oh, nampak gaya sangat penat pasal saya bekerja di luar kan. Rushing lah, kita nak berbuka, kita nak sembahyang maghrib, kemudian balik rumah tu penat. Kita still alhamdulillah masih continue lagi sembahyang tarawih walaupun tak berjemaah dengan isteri sampai rumah dah pukul 12 lebih. Bolehlah, cuma ada sikit penat lah. Tapi apa nak buat kan, ni bulan Ramadan. Betul. Berkorban apa sahajalah untuk mendapat, kata Ustaz Fatah tadi, Nabi sabda sesuai apanya itu untuk mendapatkan pengampunan Allah. Itulah sewajarnya lah, kita semua amin. Amin. Itulah sikit sebanyak pengungsian daripada kedua-dua ustaz kita yang dah pengalaman mereka yang telah melalui seminggu puasa ni lah. Okeylah, baiklah. Hari ini kita akan ketengahkan, macam saya cakap tadi, beberapa soalan. Jadi kita menjawab dengan cara ringkas lah pasal banyak ni soalan. Boleh. Kita nak ambil nak jawab dengan lebih luas, makan masa Jadi kita beri mereka jawapan yang ringkas. Lepas tu mereka pun boleh kat luar tu carilah lagi bertanya lagi lah dengan ustaz. Turunlah masjid ke apa kan. Jumpa ustaz boleh tanya. Jadi soalan pertama, siapa nak jawab dulu? Jeng Ustaz Fatah lah Okey, ini semua soalan yang telah saya kumpulkan. Jadi soalan pertama, bolehkah kita mengambil suntikan atau medical injection ketika berpuasa? Pasal sekarang orang tengah nak ambil vaksin jadi macam mak saya dia kena ambil vaksin dalam bulan puasa ni. Jadi dia pun nak tahulah boleh ke tidak membatalkan puasa ke tidak. Bukan saja dari segi vaksin tapi lain-lain macam injection lah. Macam yang diabetes tu, insulin tu semua. Baik. Jadi untuk menjawab soalan yang diberikan tadi secara ringkas, boleh ataupun tidak, boleh ambil vaksin. Dah tu je. Okey. Jawab lagi sikit Lebih sikit. Ni lo yang bunga. Ringan je. Pandai buat lawak. Give a round of applause. Bergegang. Boleh. Pandai jinakkan orang pandai. Sabar. Okey. Sabar. Kenapa dikatakan boleh? Kerana ianya tidak dimasuk daripada suntikan. Suntikan tu tidak dimasuk daripada rongga yang terbuka. Jadi maknanya kalau tak ada orang injection kat telinga, tak ada orang injection kat hidung, tak ada. Kenapa? Sebab ni dah terlalu kenyang sangat. Jadi beginilah jadinya. Kat telinga dah lain dah tu apa. Auzubillah minasyaitan. Syaitan dibelenggu Okey. Jadi sebab bukan daripada rongga yang terbuka, jadi bila kita cocok benda tu masuk tak membatalkan puasa kita. Dia masih kita tahu kali hati dia. Okey, good. Okey, faham? Faham tu. Macam mana injection kat telinga? Saya tak ada imagine. Okey. Okey, baiklah itu Jadi hukumnya boleh ustaz Boleh. Jadi yang mereka yang kena ambil insulin ni semua
teruskan. Yang nak kena ambil vaksin sebelum berbuka pun teruskan. Okey, si Ustaz Fatah cakap boleh. Jadi soalan seterusnya, kau tadi ketawa-ketawa kan? Okey. Ni aku nak tanya kau. Betul ke? Ni selalu budak-budak selalu cakap tau. Bulan puasa ni setan lah, jin semua kena ikat. Jadi kita nak jawab soalan ni. Betul ke syaitan semua diikat ketika bulan Ramadan? Syaitan dirantai di bulan Ramadan. Betul tak? Kita tanya Ustaz Fatah. Ustaz Fatah keluarkan hadis ni. Ustaz Fatah tolong saya. Saya Saya kena? tak hafal. Okey. Apalah salah tolong member Baik. Tengok tu. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sallallahu alaihi hadisnya, "Idza dakhala syahra Ramadan, futihat abwabas sama." Itu sikit. Kemudian yang kedua, wa ghuliqat abwab jahannam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa sulsilatis syayatin. Masya-Allah. Itu bahasa Arabnya, bahasa Melayunya. Apabila minta maaf lah, ya tak hafal lah. Saya tak semua benda kita boleh hafal. Setiap orang ada dia punya special kekuatan. Jadi saya baca. Minta maaf ya. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga. Alhamdulillah. Beramal saleh kita semua. Ditutup pintu-pintu neraka. Nampak gaya melayan nafsu pun jadi kurang. Dan ditambah. Dan dibelenggu segala syaitan. Terima kasih sayang. Okey. Kalau kita lihat dalam hadis ini, memang kalau kalau dilihat tadi hadisnya itu, memang betul-betul syaitan ni dirantai. Dirantai? Hello. Memang betul-betul dirantai. Ini betul-betul kejadian. Dia memang dirantai. Tapi ada sebahagian ulama kata, dia bukan dirantai. Dirantai itu macam saya kawan dengan awak kemudian saya kata jangan kawan dengan Ustaz Fatah. Dia tangan dia panjang. Bukan tangan dia panjang sampai ke kaki gini, bukan. Maksudnya tangan panjang tu dia mencuri. Kata sebagian ulama yang dimasukkan belenggu di sini dihadkan. Segala pergerakan dia, segala perancangan dia untuk ganggu, untuk goda manusia dalam bulan Ramadan ini terbatas. Itu sebahagian daripada maksud. Kenapa boleh jadi terbatas tu perbuatan syaitan tu, pergerakan dia menjadi terbatas? Kerana orang yang puasa sibuk ibadah, sibuk mengaji, sibuk beramal, zikrullah sana sini, baca Quran, sembahyang tarawih, berbuka, buat baik, sedekah sana, sedekah sini. Jadi peluang syaitan untuk menggoda itu sempit. Dan lagi ditambah pula orang yang berpuasa ni, kalau betul orang tu berpuasa, biasanya orang itu akan bersifat ikhlas. Apa kata Allah dalam Quran? Lupa pula saya surah dia. Boleh Google lah tengok ya. Surah Ikhlas je lah. Surah Ikhlas. Okey. Betul kau cakap. Nanti hater-hater komen macam mana. Okey. Tengoklah Google banyak lah. Ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut. Kata Allah, syaitan, kalau wahai syaitan, iblis, kau nak goda manusia, goda. Tetapi kau tidak akan dapat sesekali menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Ini maksud dia. Dan ada juga hadis-hadis yang lain menyebut yang syaitan yang dirantai ini adalah syaitan atau jin yang mengganas. Jin buragas. Gitu kan. Mengganas, mengganggu orang, itu semua dirantai. Walhasilnya, biasanya bulan puasa ni syaitan memang tak aktif. Tapi kalau ada orang tu, bulan puasa dia macam syaitan, jadi dia dah kesyaitanan. Nampaknya. So, jangan sampai kadang-kadang juga, maaf, orang tu boleh jadi macam syaitan perangai dia dalam bulan Ramadan. Kerana bukan syaitan. Nafsu. Yang telah dididik oleh syaitan sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebab itu, ulama-ulama already prepare. Sahabat semua prepare. Rajab, saat beristighfar, berpuasa, berselawat, beramal soleh. Sampai bulan Ramadan, itu hawa nafsu semua goodbye. Boleh tolak tepi. Wallahu a'lam bisawab. Adakah saya telah menjawab persoalan? Jawab. Terima kasih. Very deep Okey. Deep pasal syaitan ni. Jadi ini semoga dapat menjawab lah bahagian pasal syaitan tu sama ada dia diikat ke tidak, sama ada cara literal atau tidak. Tadi Ustaz Adik telah merungkaikan lah soalan tu. Jadi baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ni pernah jadi kat saya tau. Saya pernah terkena. Makanan dalam mulut saya. Lepas tu tiba-tiba azan subuh dah masuk.
Jadi macam mana? Makanan tu patut saya telan ke atau saya buang? Oh, soalan yang baik. Bergolok-golok. Allah! Beranjat lah ya. Tercekik. Baik, Okey, soalan yang sangat baik, sangat baik. Kalau tadi kita ketawa ni sekarang serius boleh serius Okay. Jangan telinga masuk telinga lagi. Ketawa lagi. Batal makin masuk telinga. Makan masuk telinga pula. Nasi ambeng masuk telinga. Okey, baik. Kalau sekiranya dah masuk waktu azan, makanan pun ada kat dalam mulut, kan? Disepakati oleh ulama semua mengatakan sebaik-baiknya kita keluarkan dan buang. Kerana kalau kita masih mengunyah lagi, ada orang dia kunyah lebih daripada 40 kali. Sebab dia betul-betul nak khadamkan makanan tu. Jadi kunyah dengan azan, daripada mula azan sampai habis belum lagi habis kunyah. Maka batallah puasanya kerana dia nak kunyah betul-betul dan nak menelan. Okay? Sebab banyak hadis yang mengatakan di dalam hadis mengatakan boleh bila dengar azan kita mengunyah. Tapi telah dihuraikan oleh para ulama semua mengatakan dalam hadis mengatakan itu adalah subuh fajar sadiq. Fajar kadzib. Ada dua. Fajar yang awal lah. Fajar ni ada dua. Satu fajar kadzib, satu fajar sadiq. Fajar kadzib ni apa maksudnya? Bila kadang-kadang kita pergi ke negeri Arab, kita dengar azan yang pertama, itu bukan azan untuk kita solat subuh. Itu adalah fajar kadzib. Azan yang kedua itu barulah masuknya waktu subuh. Jadi yang pertama tu kalau kita dengar, kita masih kunyah lagi tak ada masalah. Tapi kat Singapura ni kita alhamdulillah kita tak confusekan manusia. Kita ada cuma satu azan. Sebab kita cuma ambil yang fajar sadiq, jadi supaya manusia tak confuse. Kerana memang urufnya keadaan kebiasaan kita dekat Singapura ni kita menggunakan satu azan sahaja. Jadi bila masuk waktu azan, ulama sepakat lagi ada kat dalam makanan ada kat dalam mulut, kita kena keluarkan. Jadi kita nak kena ingat, kalau kita bangun kita lihat lagi 10 minit nak ke azan, cakap dengan isteri ataupun janganlah kita sediakan nasi ambeng. Nasi ambeng kalau makan 10 minit memang tak cukup. Dahsyat sahur nasi ambeng. Betul dah lapar dia buat ni Ustaz Batal Si Abang ni belanja ya. Jangan cakap je ya. Alhamdulillah. Tadi buka nasi ambeng alhamdulillah. Badaklah tak habis-habis nasi ambeng. Itu pasal sekarang bantal dah letak sini. Itulah. Tak Saya boleh pun ni. tutup juga ni. Jadi mereka tutup, saya meraihkan lah. Saya pun tutup juga. Okay, baik. Jadi kesimpulannya, dengar azan, keluarkan makanan, terus buang. Itu yang sebaik-baiknya. Betul. Bagus jawapannya. Jadi kita susun lah kita punya jadual betul-betul. Kita nak sahur pukul berapa. Lebih baik ikut pada panduan imsak tu sendiri Betul. Jadi kita pun tak kelang kabut lah. Okey. Soalan apa aku berbual? Soalan seterusnya. Ni untuk para wanita lah. Apakah hukum berpuasa bagi wanita yang mengandung atau yang sedang menyusukan anak? Ni wanita ya. Okey. Okey. Dia senang je macam ni. Kalau seorang wanita itu dia mengandung atau dia menyusukan anak, kan, kalau dia boleh berpuasa dan puasa tu tak mendatangkan bahaya, why not? Teruskanlah berpuasa. Tetapi kalau mendatangkan mudarat, jawapannya kena batalkan puasa. Okey. Dan cuma di sini ada hukum. Dia untuk wanita yang macam ini, yang mengandung atau menyusukan bayi, kalau dia membatalkan puasanya, taklah berdosa. Tapi lihat, kalau dia kalau dia batalkan puasa kerana nak selamatkan anak dia, atau dia takut nanti bila dia puasa anak dia tu tak dapat rasa susu dia banyak lah ya. Susu dia kering, kesian budak tu. Jadi dia terpaksa batalkan puasa kerana anak. Keselamatan anak, keperluan anak, maksudnya bayi itu tadi. So kalau macam gini, kerana melibatkan diri dia dan juga orang lain, iaitu anak dia, jadi dia kena buat dua benda. Qada dan juga fidyah. Itu satu. Tapi kalau dia batalkan puasa dia kerana dia bimbangkan keselamatan diri dia saja. Susu dia okey, anak dia pun anak dia okey. Cuma dia rasa tak boleh badan dia tu. Badan ibu yang mengandung tu. So kalau macam gini dia kena qada sahaja. Okey. Begitu juga selain pasal yang perempuan mengandung ni dia melibatkan fidyah. Tapi ada satu senario, katakan awak sedang berjalan, lepas tu awak nampak orang ni lemas.
Oh, awak pun tolong, awak pun terjun dalam air, puasa awak batal. Tapi bila puasa awak batal, puasa awak tak berdosa kerana awak nak menyelamatkan nyawa. Tapi awak kena bayar fidyah. Kenapa? Pasal melibatkan orang lain. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Jadi itulah bagi bagi sudah tak ada suara saya. Kesian. Jadi bagi kaum wanita kita tu harap dah terjawab lah puasa bagi orang yang mengandung atau menyusukan lah. Okey, soalan seterusnya ni untuk Ustaz Fatah. Okey, walaupun sekarang border masih tutup, orang masih belum boleh keluar, tapi ada orang yang bertanya, apakah hukum berpuasa bagi orang yang bermusafir? Oh, okey. Baik. Untuk orang yang bermusafir ni, mereka diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada berpuasa. Kerana dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Faman kana minkum maridan." Yang pertama, kalau siapa yang sakit, faman kana minkum maridan. Yang kedua, au ala safarin, dalam perjalanan bermusafir. Maka ni dua diberikan keringanan untuk tidak diwajibkan berpuasa. Kerana kalau kita lihat zaman Rasulullah kenapa tidak diberikan ataupun tidak tidak diwajibkan untuk berpuasa, kerana kita lihat orang dulu kalau bermusafir, mereka betul bermusafir. Naik unta, naik kuda. Tapi kalau sekarang memang dah senang lah. Kalau dulu naik unta, naik kuda, nak berhenti kat mana? Nak cari kedai runcit tak ada untuk buka puasa. Jadi itu yang diberikan keringanan kepada mereka. Sama juga, jadi kita gunakan rukhsah. Dalam bahasa Arabnya rukhsah maknanya kita gunakan keringanan tu kepada kita apabila kita bermusafir kerana kita tidak mahu menyusahkan diri kita. Tapi ada orang dia ambil kesempatan pasal dia kata rukhsah ni ataupun bermusafir ni dia ada bermacam-macam pendapat. Ada mengatakan keluar daripada negeri. Ada pula mengatakan dia tidak lebih daripada dua marhalah. Tapi walaupun keluar negeri dia kata tu kira bermusafir. Contoh kalau kita pergi border Johor je. Adakah itu bermusafir? Ulama Syafi'i bersepakat itu bukan bermusafir kerana dia masih dalam tidak lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah tu maknanya 2 batu. 2 batu tu lebih kurang 98 km. Oh, jauh juga tu. Jadi kalau lebih, kalau Singapura hingga ke Batu Bahat lah. Kalau lebih daripada Batu Bahat, maka rukhsah dah terbuka untuk mereka untuk berbuka. Tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau daripada sini, daripada Tampines pergi Woodland, tu bukan musafir lagi. Ni kalau ada pusing-pusing jadi 98 km tak boleh. Itu dia cari nak ada. Mana tahu dia nak trick the system. Fatah, sorry saya nak tanya Ustaz Fatah. Macam. Tapi betul kan yang 90 km tu, dia kira bila kalau kita daripada Singapura, kira kita dah keluar daripada custom Singapura lah. Kita dah masuk, kira itu baru start zero ke. Betul. Itu yang ke sampai Batu Pahat. Bukan dia kira daripada Tampines pergi ke Batu Pahat tu tak dikira begitu kan. Ada pendapat ulama mengatakan daripada tempat kita tinggal. Tempat kita? Oh, ada ulama bilang begitu. Ada pula mengatakan tempat kita tinggal tu maknanya kawasan. Oh, dia tak kira keluar daripada sepadan negeri some of the. Jadi kita ikutlah macam masing-masing punya ni lah. Tapi kalau kita ikut ulama Nusantara ni mengatakan Singapura keluar selepas Batu Pahat dah kira musafir. Okey. Tak payah kira sebelum, kita kira bila dah keluar. Dah keluar daripada custom tu lah. Dah keluar custom, dah sampai Batu Pahat, dah kira tu musafir. Okey. Wah, musafir ni sebenarnya dia punya topik agak Musafir luas, dah Fitri. Sedihnya lagu. Jadi itulah soalan bagi untuk orang yang akan bermusafir, tapi saya tak rasa sekarang ramai yang musafir kan. Border tengah tutup, duduk rumah diam-diam, jangan nak keluar. Okey, jadi kita teruskan dengan soalannya. Ini Ustaz Adib mesti suka. Asyik aku je cakap suka Bagi kita dengar apa soalan dia tu. Ya Rabbi. Okey, saya telah bersatu dengan pasangan saya di siang hari berpuasa. Apa yang harus saya lakukan? Okey. Mandi Bersatu. Ya betul-betul mandi wajib lah. Bersatu. Bersatu di sini cakap Melayu lah. Kalau cakap Arab, jima'. Kalau cakap Englishnya, sexual intercourse. Mesti faham Bersatu di sini maksud dia sexual intercourse. Bukan gesel-gesel gini batal puasa. Bukan itu saya menunjukkan action aja. Yang betulnya sexual intercourse. Jadi bila pasangan membuat sexual intercourse, buat seks pada siang, bulan Ramadan siang. Malam no hal, belasah terus. Siang yang tak boleh. Jadi bila buat siang, pertama batal puasa.
Dua-dua batal. Yang kedua, berdosa. Yang ketiga, wajib qada. Dan yang keempat, kena kafarah, denda. Ini yang kena dia buat. Cuma denda dia kena ikut dia punya step by step peringkat. A tak boleh A, B tak boleh B, C. Yang pertama, denda dia membebaskan hamba. Zaman sekarang dah tak ada slave. So kita pergi yang nombor 2. Kalau tak ada slave, so kena buat apa? Apa pula ni, tak nampak pula. Ya Allah. Syahrain mutatabi'ain. Puasa Hmm. Kan tak boleh? Puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh. Boleh pakai kalender Mak Saleh, boleh pakai kalender hijrah. Kalau kalender hijrah tu ada 28, 29, kalau tak cukup 60 hari is okay. Pasal dia ikut kalender Islam. Tapi kalau awak ikut kalender Mak Saleh, kena cukup 60 hari. Kalau itu juga tak boleh, tak mampu juga, tak boleh berpuasa, wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan seorang 1 cupak beras. Lebih kurang 500 gram atau 800 gram, lebih kurang gitu. Pada 60 orang. Kalau tiga-tiga tak mampu buat, bila ada kemampuan, buat. Tapi puasa tu tetap kena qada. Okey? Ini very serious. Ini dosa. Bulan puasa. Allah Ta'ala memang haramkan pada waktu siang. Buat apa siang nak buat? Tahan nafsu. Okey? Jelas? Okey, jelas. Jadi ingat siang hari tak boleh bersama tak boleh apa Ustaz? Sexual Tak intercourse. boleh. Yang tertib Tertib lah, halus lah. Bahasa halus. Tapi geser-geser gini boleh. Cuma jaga makro. Nanti ternaik syahwat. Tak boleh. Dah terlanggar. Dah jadi ni. Berdosa menjadi. Cari so- pasal. Kalau tak mampu nak puasa 2 bulan, janganlah kita tahan Puasa berapa jam aja, lepas tu malam lantaklah kau kan. Okey, baiklah. Soalan seterusnya ni untuk Ustaz Fatah Okey, di antara solat tarawih di masjid dan bersama keluarga di rumah, mana satu yang digalakkan? Okey, antara solat tarawih di rumah dan juga di masjid. Di rumah yang sangat-sangat digalakkan. Kerana kita lihat solat tarawih itu adalah solat sunat. Yang dalam hadis yang Rasulullah SAW katakan, solat fardu itu sebaiknya lebih baik buat di masjid. Jadi kalau solat sunnah, sebaiknya buat di rumah. Lagi-lagi sekarang keadaan COVID-19 ni, kita orang kata empowerment kepada lelaki semua yang ada dekat sana, jadilah imam. Bila lagi nak jadi imam? Bila lagi? Ustaz Adib pernah jadi imam kan? Benar. Alhamdulillah, Di ada rumah peluang. lah. Itulah. Kita kena jadi imam. Jadi kepada lelaki-lelaki yang ada luar di sana, jadilah imam kepada ahli keluarga. Itu yang sebaik-baiknya. Dapat mengeratkan silaturahmi antara keluarga. Selalu, itulah macam tadi kita bincang juga kan. Selalu yang lelaki sibuk pergi tarawih kat masjid. Anak bini kat rumah tak tahu solat ke tidak. Betul. Jadi inilah peluangnya untuk kita sebagai seorang lelaki, kita pimpin anak beranak kita dekat rumah. Jadi itu soalan yang jawapan yang begitu jadi ambil peluang ni tengah Covid ni, mana yang tak pernah imamkan solat tarawih tu, mulalah berjinak-jinak untuk berimamkan keluarga di rumah, ambil kesempatan ni Okey, kita teruskan dengan soalan. Banyak ni soalan masa pun tak mengizinkan. Kita ada lagi dalam 5-6 soalan. Okey, Ustaz Adik, bolehkah saya membayar zakat fitrah di luar negara? Baiklah, ini saya nak jawab soalan ni berat daripada semalam saya mesej Ustaz Fatah, saya kata berat nanang soalan ni. Tapi tak apa, saya baca je lah artikel dia kerana soalan ni pada saya tak mudah untuk saya jawab, tapi saya baca sebagai panduan. Dan kerana kita ni bermazhab, rata-rata kita bermazhab Imam Syafi'i. So, saya petik saja daripada kitab fiqh yang menyebut berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi, saya bacakan. Okey, jika seseorang itu berada di luar negara. Okey? Ni zakat fitrah kan? Zakat di tempat yang dia berada apabila ia tiba maghrib akhir Ramadan di tempat itu. Okey? Di tempat yang mana awak berada, waktu maghrib akhir Ramadan tu, di situlah. Kalau pada masa ia berada dalam perjalanan, tidak ada orang yang layak menerima zakatnya, maka hendaklah dikeluarkan zakat fitrahnya apabila ia sampai di tempat yang ditujuinya. Dalam hal ini, tidak berdosa. Dan sah zakat fitrah itu sekalipun dikeluarkan setelah terbenam matahari pada 1 Syawal. Nak selamat
bayar zakat awal-awal. Awak tahu ada puasa sebulan. Minggu yang pertama, minggu yang kedua awak berada di Singapura. Awak tak ada pergi flight sana sini contohnya. Keluarkanlah awal. Dengan itu awak selamat. Terlepas daripada hukum itu nak kena ini, matahari jatuh, matahari naik, segala bagai awak pun confused. Nak selamat you keluarkan dulu. Itu kalau diri sendiri. Tapi kalau kita nak pergi belayar, ni. Anak-anak kita ada di Singapura. Siapkan dulu duit-duit tu semua. Siapkan. Ni nanti kau punya duit nafkah, nanti kena bayar zakat, ambil daripada duit abang ni. Ketepikan dalam bulan Ramadan tu, bila masuk bulan Ramadan, ketepikan semua itu. Jadi bila kita dah ada berada di luar negara, so bila isteri kita nak bayar zakat, dia ambil daripada apa yang kita kasih pada dia. Dengan itu selamat. Ini kalau tidak nanti kita jadi berdosa. Pasal zakat fitrah ni, dengan puasa dia ada kaitan tau. Kalau awak tak payah zakat, ada kemungkinan puasa awak mardud. Ditolak. Jadi jangan ambil cuai dalam perkara zakat fitrah ni. Nampak macam mudah. $5.80 ini harga, tapi you careless saja, you tak ambil tahu ini rukun Islam. Jadi penting tolong set up betul-betul benda ni. Bila nak bayar ketepikan itu, ketepikan ini, bila cukup masa, keluarkan saja. Kalau awak tak ada, awak pergi belayar, dia pakai duit dia sendiri. Awak kena bayar balik pasal dia tanggungan awak. Awak kena pulangkan balik duit dia bayar. Dia tetap kena keluarkan daripada duit dia. Padahal asalnya perintah wajib awak. Awak kena tinggalkan duit tu untuk anak-anak isteri bayar nafkah. Tapi kerana dia dah pakai duit dia dulu, bila dia balik awak kena bayar. Kerana awak yang berhak ke atas dia. Itu kata sebahagian kaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab-mazhab yang lain tu, saya tak tahulah macam mana cara mereka, mungkin berbeza. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Okey, buat tu zakat walaupun macam ustaz dia cakap amount dia tak banyak tapi tanggungjawab dia Very serious. berat ni kita jangan ambil ringan Jadi lagi sekarang tengah zaman Covid, saya ingin mengingatkanlah kita boleh bayar zakat melalui online Betul. atas talian pasal Muiz pun dah cakap tak semua masjid ada kaunter secara fizikal jadi kita bayar secara online. Mana yang anak-anak di rumah tu mak bapak tak tahu, tunjukkan macam mana lebih baik kalau anak tu bayarkanlah mak bapak diorang zakat tu yang terbaiklah. Okey, soalan seterusnya untuk Ustaz Fatah apakah gugur pahala puasa saya jika saya tidak menunaikan solat fardu? Apakah apa? Apakah gugur pahala gugur Keduanya gugur apa itu gugur? Gugur tak pahala puasa kalau kita tak menunaikan solat fardu yang wajib, yang important lah kita tak buat. Okey. Baik, untuk menjawab soalan ni kita lihat dulu terlebih dahulu solat fardu. Apakah hukum solat fardu? Solat fardu adalah wajib, dan puasa juga adalah wajib. Jadi sebahagian ulama mengatakan apabila kita ambil sesuatu wajib dan kita meninggalkan satu wajib, maka boleh jadi sampai kepada kufur. Na'udzubillah. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi bila kita kata solat tiang agama kita tu kita dah kufur, apatah lagi bila kita puasa dikatakan tak valid. Tapi kita ambil pendapat yang lebih ringan sikit sebab kita tak nak orang rasa sia-sia berpuasa kan. Jadi walaupun solat tu tidak melakukan solat, maka itu antara dia dengan Allah. Tapi sama ada puasa itu sah ataupun tidak, sah. Puasanya sah. Tapi pahalanya balik kepada Allah. Tu semua urusan Allah. Kita tak payah nak sibuk-sibuk. Yang penting kita puasa, kemudian kita solat. Kita jaga ni dua-dua. Sebab kita nak kena ingat, Imam Al-Ghazali mengatakan dia ada 3 peringkat orang yang berpuasa ni. Yang pertama adalah orang awam. Puasa al-awam. Al-awam ni maksudnya dia puasa cuma menahan lapar dan dahaga. Yang kedua adalah puasa khusus. Untuk orang yang khusus ni, orang yang berpuasa dan menjaga anggota badan dia. Ni yang kedua. Dan yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Yang bermaksud lebih kepada para anbiya, sahabat ni semua. Bagaimana diorang puasa? Diorang puasa menahan lapar dan dahaga, jaga anggota badan dan juga hati mereka berpuasa. Jadi ini adalah peringkat yang paling tinggi sekali. Sebaik-baiknya kita mengejarkan yang peringkat yang paling tinggi. Jangan kita ambil sikit-sikit, tak baik. Kalau boleh kita nak ambil semua. Allah nak bagi pahala semua. Jangan kita nak, tak apa Allah kasih kita sikit je. Amboi nak minta diskaun dengan Allah.
siapa kamu? Siapa kau? Okay? Jadi itulah jawapan saya. Jadi itulah kalau boleh tu kita berpuasa tu kita pun solatlah kan. Mana yang lama dah meninggalkan solat tu, bulan puasa ni ambillah sebagai satu peluang untuk merubah diri kita ke arah kebaikan lah. Okey, jadi kita teruskan soalan seterusnya. Ni untuk Ustaz Adik. Saya tidak sempat mandi wajib sebelum subuh. Adakah puasa saya dikira? Okey. Soalan bagus ni daripada saya sekolah, daripada saya mengajar dulu, selalu orang-orang muda pun tanya. Okey, tidak sempat mandi hadas besar. Dia ada macam-macam maksud, okey? Yang pertama mungkin orang tu dia masturbation pada waktu malam. And then bila bangun pagi tak sempat nak mandi wajib, okey? Dah masuk azan subuh. Tu nombor satu. Dan yang kedua, mungkin perempuan tu head dia sudah kering malam. Jadi bila dia bangun sahur, dia tak sempat. Okey? Dia tak sempat nak mandi wajib. Dia terus capai mikul makanan, kemudian dia bersahur. Okey? Atau yang ketiga, dia dah berniat pada malam tu nak puasa. Sedangkan dia belum sempat mandi wajib. Tak kira apa sebab sekalipun. Sama ada haid ke, nifas ke, sama ada masturbation ke, sama ada kerana jima ke. Dia yang pentingnya berniat pada malam itu. Berniat puasa pada malam itu. Maksudnya ada intention nak berpuasa. Dan boleh mandi wajib tu selepas azan subuh. Tapi afdal sahaja bagus, mandilah. Tapi kalau tak sempat untuk mandi wajib malam, boleh dilakukan selepas subuh. Kemudian saya pernah ditanya oleh soalan, Ustaz, saya dah niat malam tu nak bangun sahur. Lepas tu baru mandi wajib. Tapi saya tak bangun sahur. Saya sadar pukul 10 pagi. Sah tak puasa saya? Jawapannya sah. Walaupun belum sempat mandi wajib. Kerana intentionnya sudah ada. Pasal ada hadis Nabi pernah mandi wajib selepas masuk azan subuh. Hadis itu diberitakan, dibawa berita itu, cerita hadis itu dibawa oleh Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Jadi jawapannya boleh dan puasa sah. Selamat berpuasa. Okay? Jadi boleh jangan menggunakan dia sebagai satu alasan tak nak puasa jangan main-main. Okey, kita lagi dua soalan. Okey, saya tahu masa tidak begitu banyak lagi tinggal. Mencemburui kita lah, betul. ya. Saya pun mencemburui awak. Terima kasih. Okey, Ustaz Fatah, apakah cara untuk membayar hutang puasa yang ditinggalkan di bulan-bulan Ramadan yang lalu? Okey. Soalan ni sangat baik, tetapi cara menjawabnya dia adalah lebih kepada bukan taktik, apa nama dia? Teknikal. Dia lebih kepada teknikal. Jadi kalau saya nak jawab tanpa whiteboard dia susah. Jadi susah, memang susah. Cuma secara kesimpulannya saya boleh katakan, apabila kita tertinggal Ramadan yang lalu, cara kita mengqada balik mengqada puasa kita, yang pertama, puasa perlu qada. Tidak digandakan. Contoh kalau kita terlepas berapa? Contohlah 100 hari campur daripada Ramadan yang dulu, maka kita perlu qada 100 hari. Okay? Kemudian yang kedua, kita perlu bayar fidyah. Bayar fidyah kalau sekarang harganya $1.40 satu hari. Baik. Yang ketiga, kerana kita mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka fidyah itu perlu digandakan. Contoh kalau 5 tahun yang dulu, maka digandakan kali 2, kali 2, kali kedua, kali 2. Sebab saya pernah, pengalaman saya mengirakan fidyah seseorang ini sehinggalah dikumpulkan semuanya, sehinggalah 50,000 lebih untuk dibayar. Pilih kereta. Itulah. Jadi hikmahnya dekat sini, bila masuk bulan Ramadan, kita jangan main-main. Kalau boleh kita puasa. Sebab kalau kita tak ambil berat tentang perkara ni, akan digandakan, kita kena bayar. Na'udzubillah. Tapi qada tetap qada. Itu yang penting. Mesti qada, tak boleh tak qada. 50,000 boleh buat kerja kahwin tau. Betul. Banyak tu. Kau nak kahwin lagi? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Dia danger bini dia tengok ni. Balik ada curang saya. ada balik rumah kan, barang pun dah kat luar rumah. Okey. Okey, jadi ini soalan terakhir sebelum kita menutup episod ini.
Okay, ni Ustaz Adik memandangkan Ustaz Adik ni pakar dalam Al-Quran. Tak jugalah, boleh tahan. Boleh tak? Alhamdulillah. Dia punya rendah hati. Macam dia kau punya cakap, tawaduk. jangan riak. Oh, jangan riak. Okay. Okey. Apakah cara untuk menghatam Al-Quran di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Okey, cara dia senang saja. Satu hari kau baca 20 page. Okey? Quran tu ada berapa muka surat saya pun tak pasti. Tapi kalau tadi mengikut perbincangan saya dengan Ustaz Fatah, kita dah tengok kira satu hari baca 20 page. Boleh bahagi-bahagikan lah. Subuh berapa page tadi? Subuh 4 page, Zuhur 4 muka surat, salah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 4 kali 5 berapa? 20. Itu pun aku nak kena bilang. Jadi buatlah macam tu. Tolong berkorban apa saja masa. Teringat arwah Piran berkorban apa saja. Berkorban masa kakak ya, makcik-makcik baca Quran. Kak tak kira lah kau tak sempat baca lepas solat dalam bas, jangan baca dalam toilet pula, tak boleh. Tak kena tempat dia, tempat syaitan. Dah kesyaitanan. Jadi baca tempat yang betul, dalam bas, tengah tunggu bas. Jadi Mobile Legend, apa Legend tu semua tolak tepi lah. Apa game tu, Waalaikumsalam dulu. Tolak Quran. Quran wahyu Allah, main-main kalam Allah. Bila baca tersentuh imannya, kita bila puasa tu kita pegang Quran, tengok gini dapat pahala. Tengok jangan tak baca pula. Memang dapat pahala tapi rugi apatah lagi awak baca, awak tengok dia punya meaning tu. Apa meaning dia Allah cakap? Itu semua memberi kesan dalam jiwa anda. Itu saja dari saya. Selamat membaca. Selamat. Baca Quran ni, jangan baca lain kau lempang. Jadi tu tips dia 20 muka surat dalam satu hari dipecahkan kepada 5 waktu, itu 4 muka surat. Tak banyak lah sebenarnya 4 muka surat dalam 5-10 minit dah boleh habis Tak tahu lah. InsyaAllah. Tengok kalau awak baca Busa Bakar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya rasa setengah jam tu. 1 jam agak je saya rasa. Terpulang lah. Baca agak-agak lah. Bukan awak nak masuk musabakah. Nak masuk musabakah nanti tahun depan kita boleh set up lah. Dia ketua kalau mau set up. Boleh. Mana tahu kita boleh ada buka. pakar-pakar ustaz di Singapura ada. Itu kalau nak pekik-pekik lah berapa harkat naik. Tapi bulan puasa tekak kering. Agak-agak lah. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak soalan-soalan yang selalu diketengahkan lah oleh masyarakat kita, di mana soalan ni sebenarnya kita dikumpulkan daripada tenaga kerja Aira Media tu sendiri. Jadi semoga jawapan-jawapan ustaz hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semualah. Jadi untuk untuk meluaskan lagi manfaat ini kepada orang lain, kita like dan share lah episod ni, jadi orang lain pun dapat mendengar jawapan-jawapan ustaz-ustaz kita yang handsome kat sini. Jadi tanpa buang masa pun dah tak cukup. Saya serahkan anda balik kepada siapa nama dia ni? Ramdan dan Ayu. Tengoklah. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Aduh, ni Ustaz. Cocok. Aku cocok telinga dengan tongkat ni baru tahu. Apalah. Ay, mana nak cucuk telinga? Cocok telinga. Nak mana ada nak injection dengan ikat cocok telinga? Kalau ada, hantar dari IMH lah. Kita losing lah. Aduh, kelakar benar ni ustaz-ustaz kita ni. Kelakar. Aduh, kita kat belakang ni kita dah tahu tau sampai sakit perut dah. Saya dah main nangis. Aduh, cocok. Aduh. Tapi itulah tadi. Dia dah answer my Dia question. dah answer. Boleh Jadi vaksin. Boleh ambil vaksin tuan-tuan dan puan-puan. Yes. Jangan tak ambil. Kalau ada schedule tu ambil. Lepas tu apa lagi dia ungkaikan tadi? Dia ada cakap pasal kalau azan dah dengar, kita tak boleh makan. Itu soalan yang Ada cakap juga. kan nasi ayu ada Minum tadi. air bila dah azan terus telan. Saya tanya, kena telan? Boleh telan ke? Oh ya, macam pernah dengar. Tak tu boleh soalan. telan, ustaz kata. Tak boleh tulan. Tak boleh. Tulan. Keluarkan. Jadi dah kena ada air kopi tu ataupun ada makan-makan tu tengah. Dia dah azan je. Kena keluarkan balik. Yes. Jangan kita batalkan puasa bila dah nak seminit. Pasti janganlah sahur lambat-lambat gitu. Betul. Tak Kita nak bau gigi nak apa. It doesn't make sense, you know. You know, wake up an hour early ke. Boleh lah. Jangan nak sampai Tapi awak tak kita lah.
Tak orang tak kita. Itu dia. Itu dia tak kontak kita kan. Kadang-kadang kita pun sama juga kan. Kita pun nak kena ambil lah advice ke diri kita sendiri juga janganlah Yes, correct. lambat-lambat sangat. Jadi vaksin Ustaz dah sentuh. Batal puasa bila dah azan pun Ustaz dah sentuh. Ustaz also sentuh about solat tarawih. Solat tarawih. Ya. Alhamdulillah seminggu puasa ni saya dapatlah tarawih bersama keluarga saya di rumah. Walaupun this year dapat 3 kali slot kan. Saya belum lagi lah pergi masjid. Untuk ni dah tua kan nak kena sembahyang duduk. Tak apalah, solat kat rumah lagi afdal kan Ustaz kata. Betul. Jadi kat imam keluarga kan. Yes. Jadi sudi tak you jadi imam you? Aduh. Bisik tau. Ini live ni tak boleh ni. Tak boleh depan ramai ni. Tapi yang paling penting adalah zakat. Oh yes, zakat. Itu paling penting. Ustaz betul-betul punya hook. Sih. Ustaz cakap jangan main-main pasal zakat ni. Kena bayar. Itu adalah salah satu daripada rukun Islam kita. Janganlah tunggu last minute. Nak besok dah nak raya, besok cari masjid. Tapi tak payah cari masjid apa this year. Boleh bayar online. Boleh? Boleh pakai PayNow, pakai handphone je. Yang atuk-atuk, cik-cik kat sana tak erti, anak-anak muda tolonglah mereka kan. Kita Baca pula. Bayar cepat-cepat. bayar, jangan tunggu last minute. $5 je. Yeah, baca lagi. Bayar. Kau ni nak baca apa? Tak tahulah. Baca Al-Quran. Yeah. Itu dia. Jadi next week kita akan touch on the topic of Nuzul Al-Quran tak salah. Is it? Nuzul You Al-Quran. have to tengoklah kalau nak tahu kan. Diam-diam dah nak masuk 3 minggu Yeah. Laju betul masa. Aduh, kita pun dah tua kan. Dah lah tu awak tak habis cakap tua-tua saya muda. Tapi sebelum kita tamatkan episod ini dalam rancangan No Series Air Ramadan kan, mari kita berterima kasih kepada shout out to Abang Firdaus Z. Yes, thank you Abang Firdausi. Kalau anda nak cari rumah pada muslim-muslim di sana, carilah Abang Firdaus Z. Pergilah kalau nak beli rumah landed ke, kondo ke, resale ke, macam-macam lah. Carilah Firdaus Z. pergilah contact dia ke Facebook dia ke DM dia ke apa-apa, mesti dia angkat je. Tak angkat, call lagi. Okeylah. Assalamualaikum.